Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua anda di luar sana yang sedang menonton kami. Saya Iman Nur Hizam, di dalam Bicara Nasional bersama-sama saya adalah saudara Tai Zihao, ataupun orang kata nama glamour beliau adalah Apek Cina. Alright, so macam mana? How should I call you? Tai Zihao. Panggil Apek juga. Apek je lah. Apek Ya. boleh ya? Apek, thank you so much for coming. Terima kasih banyak-banyak. Daripada mana tadi Apek? Daripada tinjauan-tinjauan di keliling Johor Bahru. Baik. Masih nampak tak? Apek datang ni untuk bercerita tentang apa yang berlaku sepanjang PRN Johor ni. Betul Apek? Betul. Baik Apek, kita go into lah Apek nak tanya dan sedikit pengenalan kepada Apek ni, walaupun beliau sebenarnya tidak perlukanlah pengenalan ni tu Apek. Perlu. Perlu Perlu. Beliau merupakan penganalisa politik bebas dan juga merupakan peguam cara dan peguam bela untuk tanah Semenanjung Malaysia. Baik, Apek, mungkin kita nak bertanyakan, we start you off dengan nak tanya sikit lah. Berdasarkan dan hasil tinjauan daripada Apek sendiri, apakah cara-cara berkempen Barisan Nasional yang dilihat oleh Apek sendiri? Apakah cara-cara berkempen oleh PH dan juga PN? Silakan. Okey, terima kasih saudara moderator. Saya membuat dua jenis tinjauan. Satu secara fizikal, tapi berjarak sikit lah kan, SOP kan. Dan satu tinjauan atas talian. So, saya boleh membuat satu rumusan bahawa Barisan Nasional lebih menumpukan kepada isu-isu tempatan. Hakikatnya, kali ini pilihan raya negeri, dia bukan pilihan umum. Maka hak kuasa kerajaan negeri pun ada batasnya. Saya nampak Barisan Nasional memang fokus dan juga mengenali bahawa batasan ini dan tidak memberikan hujahan yang berlebihan. Contohnya, Barisan Nasional menekankan manifesto dalam pembangunan ekonomi, dalam pembinaan jalan, dalam hubungan BTL dengan Singapura dan sebagainya. Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan pula, saya nampak walaupun ada sentuh sikit dalam isu tempatan, tapi lebih cenderung dalam menyebut nama seorang. Maksudnya dia lebih kepada nak tembak orang punya salah saja. Bukan saja nak tembak orang, nak tembak seorang saja. Seorang saja. Hampir semua ceramah politik yang saya tinjau dari jauh ataupun tinjau dari atas talian, tak lari daripada menyebut nama seorang. Perlukah saya sebut sekali lagi di sini kan? Anak-anak macam orang itu masih Perdana Menteri ke, Ketua Menteri ke, Menteri Besar lagi tu. Sebenarnya orang yang disebut tu hanya seorang ahli parlimen. Betul? Saya fikir ahli parlimen ni, kalau Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan kerap meratip nama ini, maka orang ini memang influencer lah. Memang mempengaruhi pemikiran sampai semua orang di Johor pun nak dengar nama itu. Betul? Perlukah saya sebut nama itu lagi? Ataupun saya anggap semua sudah tahu lah kan? Anggap semua sudah tahu. Anggap semua sudah tahu. Ya. Maka ini adalah hasil tinjauan saya. Sebenarnya tak banyak yang semua sebut tu. Okey. Yang nak tahu sudah tahu. Yang tak tahu tu adalah janjian ataupun manifesto daripada parti-parti. Tapi lebih kurang lah. Kalau 2.3 orang cakap macam tu. Okeylah. So Apek, basically apa yang Apek cakap, berdasarkan tinjauan, Barisan Nasional memberikan input kepada rakyat berdasarkan isu-isu lokal, isu-isu tempatan yang ingin diterajui jika diberi kemandat oleh rakyat. Betul. Tapi di pihak Perikatan Nasional, di pihak Pakatan Harapan hanyalah menembak isu-isu ataupun menembak seseorang individu sahaja. Kena tarik balik perkataan hanyalah. Bukan kena tarik balik. Ya bukan hanya. Cumanya fokus dia banyak kepada individu tersebut. Faham. Maksudnya fokus dia bukan kepada pembangunan negeri. Fokus dia bukan kepada ada juga tentu betul. Ada sikit tapi bukan fokus lah. Ya, betul. Itu penting. Jadi Pak, nak tanya juga dari segi cara-cara berkempen dan sebagainya dan individu yang sering ditembak dan sebagainya itu, apa pandangan Pak pula tentang wave bosku Datuk Seri Najib Razak? Okey, wave bosku ni memang terpahat dalam minda ramai orang. Saya tengok satu keadaan yang luar biasa di Johor ini. Sebelum ini, dalam PRU 14, di seluruh pelosok negara tanah air, kita nampak bahawa kaum Cina ni memang menolak Barisan Nasional. Saya boleh feel it. Orang Cina menolak Barisan Nasional dari sampai batin, sampai naluri dah. Memang tidak boleh nak tukar pemikiran tersebut. Tapi kali ini, saya nampak kaum Tionghoa
memang ada perubahan angin. Nombor satu, ada juga yang berubah ingin menyokong Barisan Nasional atas kestabilan. Kebanyakan mereka terdiri daripada golongan penjaga. So, mereka telah mengharungi satu masa di mana kehuru-haraan dan juga pandemik telah banyak menjejaskan perniagaan mereka. Dan apa yang diperlukan mereka untuk menyara kehidupan, mencari nafkah hidup, sekurang-kurangnya kestabilan keadaan. Betul. Dan kestabilan keadaan, Barisan Nasional bagi pandangan mereka telah memberi satu rekod yang memang cemerlang. Dan saya tak boleh nak bagi angka yang jitu berapa peratus daripada kaum Cina berfikiran demikian. Cumanya memang adalah yang fikir tersebut. Betul. Justru kalau kita nampak bosku ni, dulu seketika zaman pemerintahan Pakatan Harapan tu, bosku hanyalah famous di kalangan pengundi Melayu. Dan kali ini kita nampak bila Datuk Seri Najib pergi tempat kawasan Cina pun mendapat sambutan yang luar biasa, yang aneh. Dan saya boleh nampak itu dari hati. Dia bukan saja nak tengok penyamun ke, nak sekadar nak pandang penyamun. Ada orang tanya saya, betul tak ada seorang ahli politik kata orang Cina keluar nak sekadar nak tengok seorang penjenayah, seorang penyamun. Mungkin ada lah, 1, 2, 3 lah orang penyamun lah. Tapi orang biasa kalau dalam kumpulan nak tengok penyamun tu, dia ambil telur. Dia ambil botol. Betul. Dia nampak tu dia baling. Betul. Tapi ini tak ada malu. Apa tu? Ini memang slogan dia tu. So ini saya boleh membuat satu rumusan yang kecil di sini. Kalau bukan semuanya, ada sebahagian kaum Cina telah dipengaruhi oleh fenomena bosku, di mana pandangan terhadap bosku adalah bosku membawa kestabilan. Kerajaan bosku ni mementingkan kestabilan yang diperlukan pada detik saat ini. Betul. Maksudnya bila apa yang cakap macam tu, dia katakan bahawa memang ramai orang Cina pergi menyambut bosku apabila dia pergi ke mana-mana setempat. Dan ada orang kata mungkinkah orang-orang menyambut ni hanyalah untuk menghantar kebencian dan sebagainya. Nyatanya tidak. Sebab kalau orang susah payah keluar rumah sendiri untuk pergi berjumpa, untuk tengok bosku tu, sudah pasti pandemik lagi. Pandemik lagi. Sudah pasti orang pergi situ sebab sokong to send love and support kepada bosku, sudah pasti. Dan juga apa yang cakap tadi mengenai masyarakat Tionghoa mementingkan kestabilan. Kerana tanpa kestabilan itu usaha-usaha mereka, bisnes-bisnes semua tidak boleh berjalan. Betul Pak? So saya nak tanya pula seterusnya tentang mungkin keadaan berkaitan dengan PRN Johor. Apa yang nampak berbeza daripada mungkin PRK sebelum ini ataupun macam mana? Okey. Yang pertama sekali, saya terperanjat bila nampak nombor pengundi naik secara mendadak. Itulah ekoran polisi baru di mana selepas 1 Januari tahun ini, automatic registration, terdaftar secara automatik. Contohnya, saya nampak satu kawasan nama dia Perling. So, Perling terdapat 107,000 pengundi. 107,000 pengundi itu 4 kali ganda kerusi Parlimen Putrajaya. 4 kali ganda. Ini DUN saja 4 kali ganda Putrajaya. Tapi kita kena ambil tahu lah. Dulu ramai orang tidak mendaftar secara sendiri. Betul. So, kali ini kita nampak bahawa ada satu kenaikan yang mendadak dalam jumlah pengundi bermaksud ataupun boleh dikatakan jumlah peratus pengundi yang bakal keluar untuk mengundi akan jatuh mendadak. Contohnya, PRU sebelum ini kita nampak 70%, 80% jumlah peratus yang keluar mengundi. Kali ini mungkin kurang daripada 50%. Itu sebab permainan angka kan. Itu nombor satu. Nombor dua, masa itu terdapat janjian-janjian yang manis. Betul. Yang akan dan bakal dibawa oleh parti yang menggantikan Barisan Nasional dan terbukti tidak dapat dicapai. Rakyat di Johor, khususnya di Johor telah nampaklah keadaan ini. Tapi saya tak boleh bagi kredit sepenuhnya kepada mana-mana parti. Cumanya saya nak menyebut bahawa perbezaan yang ketara antara pengundi hari ini dan pengundi 3 tahun lalu adalah pengundi hari ini banyak yang berasa meluat. Dan juga keletihan politik atau political fatigueness. So, keletihan politik maksud saya kecewa dengan semua parti. Betul. Maka saya tidak akan mengundi. Ataupun kalau saya keluar untuk mengundi, saya akan memberi peluang kepada pihak ketiga. Dan ini adalah faktor utama penarikan parti-parti yang tidak pernah bertanding di Johor untuk mencuba nasib. Contohnya Warisan dan Muda. Betul.
Warisan dan muda, namun mereka tidak dapat tidak dapat ambil kesempatan untuk mendapatkan ke semua sokongan daripada golongan ini adalah mereka tidak tanding di semua kawasan. Betul. Semua kawasan. Tadi saya akan cakap, keletihan politik ni termasuk parti-parti lama. Ada satu parti baru, tapi orang dia lama-lama. Okey. Pejuang tanah air. Itu dalam konteks fitness tu, dia termasuk dalam parti lama. Dia bukan parti baru. Okey? Tapi yang parti baru saya kategorikan yang pertama muda dan kedua warisan. Jikalau muda dan warisan tanding ke semua kerusi, mereka akan dapat menarik sokongan daripada golongan political fitness ini. Cumanya mereka tak tanding banyak. Warisan hanya 6 kerusi. Betul. Muda pun 6 kerusi. Dan muda 6 kerusi itu dia tidak ingin bertembung secara terus dengan Pakatan Harapan. Justru ada pemikiran ramai bekas penyokong muda ni berasa bahawa kamu sepatutnya disokong untuk melanggar semua parti lama. Tapi sekarang kamu bekerjasama dengan parti lama. So apa sebabnya ada muda ini? Betul. Sebab untuk menarik perhatian orang pemuda saja ke? Tapi kamu bekerjasama dengan parti lama, maksudnya kalau nak menubuh kerajaan kena bekerjasama dengan parti yang lama. So apa signifikasinya? Itu nombor satu. Nombor dua, dalam 6 kerusi itu ada satu tempat di mana muda bertempur dengan PKR, Dun Lakin. Itu pun mendatangkan kemarahan banyak orang kata. Tadi kan saya kata nak muda untuk langgar semua. Tapi ada sekelintir nak muda untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Yang itu pun disakiti. Betul, itu di persoalan dia lah. Sebenarnya muda ni cakap tak serupa bikin. Dia katakan bahawa dia ingin parti muda supaya anak-anak muda yang menerajui. Tapi dia bersekongkol bekerjasama dengan parti lama. Itulah pemikiran ramai bekas penyokong muda tu. Sebab saudara, saya nak bagi tahu, sokongan kepada muda ni bukan sahaja orang pemuda tahu. Ramai yang duduk di Johor sebelum ni saya tanya, kamu nak undi parti mana? Orang yang umur 60 tahun, orang khususnya kaum Cina lah, orang yang berumur 50 tahun yang sudah berjaya, mereka kata saya akan bagi peluang kepada muda. So sokongan kepada muda sebelum ini bukan sahaja daripada orang muda, daripada semua. Dan mereka menyatakan sokongan kepada muda kerana mereka kecewa dengan parti-parti lama. So macam mana muda nak dapat sokongan orang-orang yang bukan muda ni? Satu hari nanti penyokong muda yang berumur muda sekarang pun akan jadi orang tua kan? Betul. Apakah alasan bagi mereka sokong muda lagi? Betul. So saya bukan nasihat lah apa. Kalau ada penonton yang menyokong muda, hantar ke pesanan saya, ramai ingin beri peluang kepada muda kerana mereka adalah kecewa dengan parti-parti lama, tapi kalau bersekongkol atau bekerjasama dengan parti lama tu memang mengecewakan mereka lagi lah. Itu untuk muda. Tapi muda tak muncul kan dalam PRU 2018 ni. So kita bakal tengoklah muda ke warisan ke mengambil kesempatan untuk test water. Bagaimana mereka nak menuju ke hadapan pada PRU masa depan. Kalau muda menang 6 kerusi, kalau warisan menang 6 kerusi, maka mereka akan lawan habis-habisan. So saya bagi benefit of doubt untuk yang itu dulu. Bagi mereka kecewa tu biarlah tepi dulu. Kalau mereka kecewa, apa yang seterusnya mereka akan tengok adalah kestabilan. Kestabilan ni dia bukan tuju khas kepada parti mana-mana tau. Parti mana-mana yang dapat memberikan kestabilan akan menawan hati mereka. Tapi bagi saya, pandangan saya, parti yang boleh memberikan kestabilan buat masa ini adalah Barisan Nasional. Hanya Barisan Nasional. Ya. Baik, saya sokong statement tu. Juga bila kita cakap tentang perkara tu lah kan, nak tanyalah apa pandangan Pat tentang bila orang selalu cakap Barisan Nasional UMNO ini gila kuasa. Tapi what say you about ahli-ahli parlimen yang sekarang ni bertanding untuk DUN juga di DUN PRN Johor kali ini? Dia kata UMNO gila kuasa. Okey, saya bagi satu contoh. Apakah sumber kuasa yang kita boleh cakap sekarang? Kerusi Dewan Undangan Negeri, kerusi parlimen. Maksudnya, kalau sumber kuasa yang terbesar di negara ini yang boleh menukar undang-undang, yang boleh memerintah, yang boleh mengarahkan sini itu adalah
pilihan raya dan mana-mana parti yang bertanding tu gila kuasa lah. I tak faham. That's the mathematic lah kan. Bukan matematik, ini permainan perkataan. Ya. So, maksud dia macam ni, gila kuasa ni, saya inginkan kuasa saja. Tapi bila saya lawan dengan saudara, saya pula tuduh kamu gila kuasa. So, maksud dia apa? Tuan-tuan dan puan-puan, jangan sokong dia sebab dia gila kuasa. Bagilah kuasa kepada saya. Ini bukan gila kuasa kah? 2 kali 5 lah. Betul. So, memang ini bukan hipokrit tau. Ini bukan hipokrit. Betul. Ini dia tak tahu apa dia cakap bila dia tuduh UMNO gila kuasa. Mana parti yang, kalau konteks ini, mana ada parti yang tak gila kuasa? Yang mana-mana parti ada pilihan dalaman parti itu, dia ada gila kuasa. Mana-mana parti yang menyertai PRU tu, dia gila kuasa. Mana parti yang tak gila kuasa? Parti yang tiada pilihan raya tu, dia sekadar diktator, dia lantik siapa dah. Jadi, anak dia jadi chairman, cucu dia jadi... Macam ada orang macam ni Macam kan? ada orang macam tu. Okay. Itu bukan gila kuasa lah. Sebab dia paling berkuasa dah. Gila apa tu? Gila kekal kuasa kan? So, memang orang yang, kalau parti A tuduh parti B gila kuasa, ahli politik A tuduh ahli politik B gila kuasa, dia memang kena Short circuit lah. Short circuit lah. Ya. Itulah ulasan jawapan mudah saya kepada soalan saudara tentang tuduhan gila kuasa terhadap UMNO. Betul. Jadi dalam masa sama juga saya rasa from my point of view juga, kita sebagai pengundi-pengundi seharusnya pilihlah orang-orang yang akan fokus kepada don-don kita tersendiri. Betul tak? Betul. Sebagai contoh, Mazli Malik, dia dah memang pegang seat Parlimen Simpang Renggam. Jadi dia bertanding juga untuk don layang-layang. Does that seem logical? Nanti dia tak fokus. Simpang Renggam punya tol pun masih ada. Apatah lagi janji-janji diberikan kepada don layang-layang. Macam mana tu? Dia macam ni lah. Mungkin dia senang sangat lah. Dia banyak masa. Banyak masa? Dia banyak masa. Sebelum ni beliau adalah seorang menteri. Sekarang sudah tak jadi menteri, dia banyak masa. Cumanya memang kalau tak siap semua parti pun ada, melainkan Barisan Nasional. Kalau tak siap melainkan Pejuang ada, DAP ada, PKR ada, tiga ini ada. PPP ada. Yang tu ada. Datuk Seri Mustafa Mohamed, ahli Parlimen Jelly dan juga Adun di Kelantan. So, melainkan BM macam semua ada merangkap ahli Parlimen dan juga Adun kan. Memang jikalau bagi saya lah macam ni, mungkin saya kurang setuju secara sepenuhnya dengan cadangan saudara ni. Kalau rakyat suka Mazli Malik, di layang-layang orang suka dia, Simpang Renggam pun orang suka dia. Hanyalah kalau beliau menang di dua-dua tempat dan tidak dapat menunaikan janji ataupun tidak dapat mengejarkan kewajipan beliau, barulah orang akan buat keputusan dalam pilih PRN lagi. Memang ini hak. So, saya tak boleh kata, dia nak jaga dua tempat, tak boleh. Kalau memang tak boleh itu, buatlah undang-undang. Kalau seorang ahli parlimen, dia tak boleh tanding DUN. Actually, okey. Juga-juga, seperti mana seorang yang dilantik sebagai senator, dia boleh tanding dengan DUN juga. Betul. So, not a big problem for Mazli Malik to tanding like this. Tapi, masalah pandangan saya tentang YB Mazli Malik, apakah pencapaian beliau sewaktu menjadi Menteri Pendidikan? Yang rakyat boleh ingat tu apa ni? Kasut hitam. Ya, kasut hitam. Jadi kasut putih hitam itu je lah. Kalau dia jadi Adun tu, dia bagi kasut hitam tu bagus juga tu kan. Bagi kasut hitam free. Baik, betul. Dan juga mungkin saya nak mungkin berikan sedikit ulasan tentang sekarang ni timbalan Dewan Speaker Dewan Raya kita pun dah berubah jadi kepada YB Ahli Parlimen Cameron Highland dan mengikut your own Facebook page ulasan APEC Cina pada tanggal 13 Oktober 2021 sendiri. APEC dah cadangkan. Cuba cerita sikit. Okey, saya telah mencadangkan YB Cameron Highland sebagai timbalan speaker pada Oktober 2021. Ya, betul. Tahun lepas lah tu. Betul, tahun lepas. Atas beberapa faktor. Nombor satu, beliau belum menjawab apa-apa jawatan di kabinet. Okey. Nombor dua, beliau adalah wakil orang asli. Nombor tiga, beliau adalah bekas penguat kuasa. Beliau ada polis kan, inspektor kan kalau siasat ya. ACP. Nombor empat, yang paling penting itu, nampak dia macam berjenaka, sebenarnya ia boleh digunakan pakaikan di Malaysia. Beliau nampak garang. Kalau cuba andaikan kalau YB Cameron Highland dengan misalnya yang macho tu duduk sana kata, YB duduk. Dahsyat kan. Duduk lah. Betul. Okey.
Ramai orang akan ketawakan ini, tapi bila saya tengok cara House of Commons berdebat dan berbahas di United Kingdom, speaker dia kena garang. Speaker sebelum ini John Bercow. Order! Order! When I speak, you sit. Oh, okay, you need that. So orang kata Parlimen Malaysia macam zoo, sebenarnya Parlimen Taiwan, Parlimen UK kat London pun macam zoo juga. So kamu kena ada seorang yang nampak boleh kontrol tu untuk kontrol. To control the house lah. Yang lain tu memang saya setuju dengan semua ahli politik ke ahli parlimen yang melantik dan menyokong lantikan YB Cameron Highlands sebagai timbalan speaker. Betul. Tapi yang satu lagi ekstra tu, yang saya nampak, saya rasa ramai orang tak nampak. Betul. Saya pernah berkomunikasi dengan YB Cameron Highlands, memang seorang yang steady, seorang yang mempunyai pengalaman tinggi dalam perundangan sebab kerja beliau sebagai penguat kuasa PDRM. Betul. So saya rasa saya nak mengucapkan tanyalah kepada YB Cameron Highlands atas lantikan ini, dan rakyat Malaysia pun menaruh harapan bahawa beliau akan menjawab sebagai timbalan speaker dengan saksama, dengan adil dan dengan cara yang tersendiri. Betul. Baik, dan juga untuk pengetahuan semua, lantikan ini dipersetujui dan disokong sepenuhnya oleh UMNO itu sendiri, Barisan Nasional itu sendiri, kerana beliau juga merupakan ahli Barisan Nasional dan juga ahli UMNO satu-satunya YB Barisan Nasional. Ya, betul. YB Barisan Nasional, orang asli itu sendiri, kita boleh sebagai the representation of kaum orang asli dalam Dewan Parlimen. Sekarang ni pula lantikan sebagai timbalan speaker Dewan Rakyat. Dan juga untuk mengatakan to show how much Barisan Nasional is very progressive, adalah the first timbalan speaker Dewan Rakyat, first woman datangnya daripada Barisan Nasional. YB Azalina Othman. Ya. Dan kemudiannya sekarang the first timbalan speaker Dewan Rakyat orang asli datangnya daripada Barisan Nasional juga. Jadi ini telah pun menunjukkan banyak perkara tentang bagaimana Barisan Nasional mempunyai masa depan, future thinking, pemikiran tentang masa depan. Sebab itulah moto kestabilan masa depan di PRN Johor ini bukannya baru muncul ketika PRN, tapi sudah pun dilaksanakan, has always been practiced daripada dulu sampai sekarang. Saya macam sebelum benda pasal ni, saya nak bagi penjelasan. Ada ramai kawan yang datang dari satu parti dalam Barisan Nasional nama dia MCA, Malaysian Chinese Association. Nak kestabilan ini, mereka dah cakap sejak 2017 tau. Nak kestabilan, tak nak kehuru-haraan yang penting pun, yang luan. Okay? Masa itu ramai daripada kita ni gelak aja apa stabil, tapi kita nak tukar kerajaan, kita nak gantikan BN dengan parti lain masa itu kan. Sekarang baru ramai insan, apa yang MCA cakap 2-3 tahun lalu tu, apa yang sebenarnya kita nak tu. Betul. Kestabilan tu. Okay. Apa tadi that quote Chinese word? Yang penting. Yang penting. Nakkan kestabilan. Kestabilan. Puyau luan. Puyau luan tak nak kehuru-haraan. Itu you got that. Nanti you guys can hashtag apa Cina cakap. Yang penting puyau luan. Bukan aku yang cakap, MCA yang cakap dulu tu. Okay, boleh insyaAllah. Alright, Apek, mungkin kita nak berikan sedikit rumusan, rangkuman dan juga boleh berikan pesanan kepada jentera-jentera Barisan Nasional di luar sana, terutamanya kepada calon-calon Barisan Nasional. Okey. Saya takkan cakap tentang apa yang akan berlaku setelah kemenangan. Saya akan memberikan pesanan buat masa sekarang. Walaupun ramai calon yang lagi otai, yang lagi orang lama daripada saya, tapi satu poin yang penting saya harap boleh sampaikan kepada jentera BN dan juga calon. Mungkin ramai terdengar BN akan menang dalam PRN ini, tapi jangan angkuh. Keangkuhan itu, kesombongan itu boleh menjatuhkan siapa-siapapun sebelum PRN ni berlaku. So kalau overconfident, you tumbang. Betul. Humble, rendah diri, dengan niat untuk berkhidmat untuk rakyat, mematuhi SOP dan serahlah keputusan PRN ini kepada rakyat dan juga Tuhan. Baik. You want to say that in Chinese ke? 所有参选的候选人呢，在这一次选举的时候，我希望，即使你们听到有人说国政会赢，国政肯定是赢的时候呢，就不要就掉以轻心，就觉得很轻浮，不要骄傲，骄兵必败。如果是觉得自己可能输的话，那么更加努力；如果自己觉得可能会赢的话呢，那请虚心，骄兵必败。
努力做好自己的本分，然后把剩下的交给柔佛州的选民以及苍天。谢谢。 Baik, terima kasih kepada saudara saya, saudara se-Malaysia kita, saudara bangsa Malaysia kita, APEC, formal name Tai Zihau. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir pada hari ini. Terima kasih atas jemputan. Baik, dan juga kepada anda di luar sana, terima kasih kerana terus bersama kami. Inilah directly from penganalisa politik bebas, seorang peguam cara dan juga peguam bela. Inilah apa yang anda perlu faham dan tahu, bahawa kestabilan masa depan tergantung pada tangan anda, bahawa the fate of Johor itself lies in your hands. Jadi untuk pengetahuan anda, fakta-fakta yang menarik dan juga isu-isu semasa yang anda inginkan dan ikuti sepanjang PRN Johor kali ini, dipersilakan follow kami BN Comms Official di seluruh platform social media, terutamanya Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Sekian daripada kami. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.